Itu mas sekalian, saya tengah share ke page yang lain. Sekejap ya. Okey, satu lagi. Terima sekalian. Terima kasih kerana bersabar. Sekejap ya. Okey. Okey, baik. Jom sama-sama kita mulakannya, tuan-tuan sekalian. Okey, jap. Saya buka supaya saya boleh raikan komen-komen tuan-tuan sekalian dekat sini. Okey, baik. InsyaAllah. Okey, baik. Okey. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar tuan-puan sekalian semua sihat ke? Okey, tuan-puan sekalian, seperti biasa saya perlu cek dengan tuan-puan sekalian saat ini. Saya nak tanya tuan-puan sekalian setakat ni suara saya jelas ke tak jelas tuan-puan sekalian setakat ni? Clear tak tuan-puan sekalian suara saya? Boleh sesiapa komen tak? Kita nak tahu macam mana status live pada petang ini. Gambar, suara tuan-puan sekalian ada yang sudi komen tak? Untuk saya tahu status live saya. Okey, baik. Tafakufidin bagi luar. Terima kasih penganjur kata jelas. Alhamdulillah. Yang lain-lain macam mana? Kak Syida pun dah masuk tu. Alhamdulillah. Puan Suzana Muhammad Salih pun kata Alhamdulillah clear. Okey, kita perlukan seorang lagi yang mengesahkan suara jelas tak jelas. Okey. Hajar Zahra Osman pun mengatakan clear. Alhamdulillah. Kak Syida pun kata jelas. Okey, baik. Sekali lagi tuan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-puan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sesi maya pada hari ini, dan alhamdulillah tuan-puan sekalian bersyukur sangat-sangat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menggerakkan hati kita untuk berada dalam majlis Al-Quran. Seterusnya kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kefahaman kita, seterusnya memberikan kepada kita keberkatan asbab kita mempelajari kalam Allah serta mengharapkan pedoman yang maha terbaik daripada pemilik kalam Al-Quran ini, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik tuan-puan sekalian, tanpa panjangkan mukaddimah, saya terus nak pergi kepada sesi tadabbur surah Al-Baqarah kita. Dan alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita telah tiba pada ayat 129 surah Al-Baqarah, dan kita dah bincang separuh daripada ayat 129 surah Al-Baqarah ini, maka kita kena selesaikan lagi separuh lagi tuan-puan sekalian daripada ayat 129. Dan saya nak ajak tuan-puan sekalian seperti biasa kita mulakan dengan membaca isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis, insya-Allah. Tuan-puan sekalian tak sempat nak panjangkan mukadimah sebab kita punya masa sangat terbatas. Lebih kurang 50 minit sahaja. So saya tak nak bazikan untuk mukadimah yang panjang. Okey, jom sama-sama baca isti'adzah tuan-puan sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-119 berbunyi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Okey. Terjemahan penuh, nanti saya akan beritahu dekat mana dah kita berhenti, yang dekat dan dekat mana kita akan sambung. Saya baca terjemahan full dulu. Wahai Tuhan kami, ini maksudnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam lagi ya tuan-puan sekalian. So Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah ataupun ayat-ayat firman-Mu
dan mengajarkan mereka isi kandungan kitab iaitu Al-Quranul Karim serta hikmah kebijaksanaan dan membersihkan hati dan jiwa mereka dari syirik dan maksiat. Sesungguhnya engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik, ayat 129 surah Al-Baqarah ini tuan sekalian adalah ayat yang menjadi penerusan kepada siri-siri doa Nabi Ibrahim AS. Dalam ayat-ayat sebelumnya tuan sekalian kita dah banyak jumpa dah doa Nabi Ibrahim AS yang berterusan. Nak kata tuan sekalian ayat sebelum ni pun non-stop kita diperdengarkan dengan doa Nabi Ibrahim AS. Maka tuan sekalian Allah Subhanahu Wa Taala antara gelaran yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS ini adalah syakiran li'an umihi. Iaitu Nabi Ibrahim AS merupakan hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat-sangat sinonim dengan kesyukuran. Maksudnya syukur Nabi Ibrahim AS ini bukan bermusim, bukan ikut masa. Tetapi bila Allah menggunakan fa'il ataupun isim kepada gelaran syakir itu kepada Nabi Ibrahim AS, maka ini menandakan kesyukuran dengan Nabi Ibrahim adalah benda yang sangat sinonim. Maksudnya dia sangat-sangat suka bersyukur dan sangat sinonim dengan kesyukuran. Dan antara sikap yang selalu dilakukan oleh orang yang bersyukur ni tuan sekalian berdasarkan susunan ayat surah Al-Baqarah yang ayat sebelum ayat 129 tu, banyak doa Nabi Ibrahim AS, non-stop Allah ceritakan doa Nabi Ibrahim, maka kita faham dah tuan sekalian, orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang banyak bergantung dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Jadi cuba tanya, kita mungkin nak cek saya ni hamba yang bersyukur kepada Allah ataupun tidak, maka cuba tengok salah satu sikap ataupun peribadi orang yang bersyukur pada Allah ini adalah orang itu banyak berdoa kepada Allah. Cuba tanya kat diri kita masing-masing, kita ni banyak tak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ayat 128 ini ada dah, kalau kita tengok doa yang Nabi Ibrahim panjatkan kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan kepada orang Islam ni macam mana cara untuk kita ni memohon keampunan kepada Allah, ataupun dalam bab beragama, tak semestinya mohon keampunan saja. Dalam bab beragama tuan sekalian, Nabi Ibrahim cadarkan kepada kita jangan ikut kepala kita sendiri. Sebab Nabi Ibrahim sendiri pun berdoa kepada Allah bila nak melaksanakan sesuatu perkara dalam agama. Kalau dalam konteks ayat 128 kita bincang sebelum ni, dalam konteks haji lah. So, cara untuk menunaikan haji itu, Nabi Ibrahim minta sendiri kepada Allah, tunjukkan kepada aku bagaimana nak buat benda itu. Maksudnya Nabi Ibrahim, bila mana nak melakukan haji, Nabi Ibrahim tak buat sendiri. Tetapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah, tunjukkan kepada aku manasikana. Tunjukkan kepada aku macam mana nak laksanakan haji tersebut. So maksudnya dalam bab beragama ni tak boleh ikut kepala akal. Dia kena ikut macam mana Allah sendiri tunjukkan kepada kita semua. So rentetan daripada permintaan minta tunjukkan cara untuk beragama, maka Allah SWT kata ini mungkin terpakai pada umat aku. So bila kau tunjukkan kepada aku, maka aku boleh ajar kalau umat aku yang yang boleh tengok aku, yang sempat berjumpa dengan aku. Tapi macam mana umat-umat in the future ya Allah? Maka Nabi Ibrahim ada future thinking. Dia fikir pasal kalau umat aku boleh tengok akulah, tapi kalau umat akhir zaman macam mana? Dia nak tengok siapa? Maka sebab itulah ayat 129 ni ada dah kita bincang juga pada sesi yang lepas, iaitu Nabi Ibrahim minta pada Allah supaya Allah jadikan umat akhir zaman ni ada seorang rasul. Ada seorang rasul. So dengan doa ini tuan-puan sekalian, maksudnya Nabi Ibrahim tak perlu lagi nak bimbang. Sebab apa? Dengan doa ini mudah-mudahan Allah makbulkan doa tersebut. Maksudnya apa? Nanti untuk umat akhir zaman aku tak bimbang, sebab untuk umat akhir zaman ni aku dah doa daripada Allah supaya Allah jadikan untuk umat akhir zaman ni ada seorang rasul. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan. Jadikan kepada umat akhir zaman ni ya Allah, bangkitkan dalam kalangan mereka ni, bukan daripada kalangan orang lain, dalam kalangan mereka sendiri tuan-puan sekalian, seorang rasul. Seorang rasul. Tetapi rasul tu nak kena buat apa? Yang tu kita nak discuss pada hari ini. Sebab last kelas kita baru bincang sampai rasulan minhum. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Sampai situ baru kita bincang. Tapi apa tugas rasul tu? Kita baru nak bincang hari ini. So kita dah bincang dah rentetan daripada doa ayat 128. Nampak comel lah 129 ni, sebab kebimbangan untuk umat akhir zaman ni dah terjawab dengan doa Nabi Ibrahim pada fasa awal 129 ni, minta jadikan rasul. Tapi rasul tu kena buat kerja apa? Sebab kalau jadikan rasul saja, tak tahu kerja apa, tak boleh jadi juga. So Nabi Ibrahim juga dalam doanya memperincikan kalau boleh ya Allah, rasul yang akan muncul dalam kalangan akhir zaman itu dia kena buat kerja ni. Dia kena buat kerja ni. So apakah kerjanya? Yatslu alaihim ayatika. Iaitu
membacakan Rasul itu perlu membacakan ke atas mereka ni umat akhir zaman ni ayat-ayat kamu. So maksudnya dia ini bukanlah seseorang yang menyampaikan ikut hawa nafsu mereka. Mereka bukanlah orang-orang yang bercakap sesuatu perkara yang based on logik akal mereka. Tidak. Tetapi aku nak, ya Allah, dengan doa aku ni, aku sangat berharap dengan rendah diri aku bermohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah Rasul yang bila mana dia muncul dekat akhir zaman nanti, dia akan berdisiplin menyampaikan sesuatu bukan ikut sedap rasa dan logik akal, rasional akal dia semata-mata. Tapi dia akan menyampaikan sesuatu daripada kalammu, daripada ayat-ayatmu. Jadi yatslu alaihim ayatika. Dan bila sebut perkataan yatslu, tuan-puan sekalian, dalam Al-Quran ada banyak je perkataan-perkataan yang menggambarkan perkataan baca, seperti yang biasa dipopularkan tuan-puan sekalian, perkataan iqra, betul? Iqra itu bermaksud baca. Jadi kalaulah baca yang nak dimaknakan dalam ayat ini, boleh je Allah kata dalam ayat ni Allah rakamkan doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yaqra'u alaihim ayatika. Boleh je Allah guna perkataan yaqra'u, tetapi kenapa instead of Allah guna yaqra'u, Allah guna yatslu? Kenapa Allah guna yatslu dalam ayat ini, tuan-puan sekalian? Okey, baik. Qara'a dengan yatslu ni ada beza. Walaupun pada maknanya adalah baca, qara'a pun baca, yatslu pun baca, tapi apakah beza? Baik. Yatslu ni, tuan-puan sekalian, daripada perkataan yatslu ni lah, tuan-puan sekalian, perkataan yang biasa kita dengar adalah perkataan tilawah muncul. So tilawah yatslu datang daripada root word yang sama. Root word yang sama. Yatslu, tilawah datang daripada root word yang sama, tuan-puan sekalian. Talla yatslu tilawatan. So tilawah, yatslu, word yang sama. Baca juga, sebab tu bila kita kata pertandingan tilawah Al-Quran. So apa yang akan berlaku, tuan-puan sekalian? Tilawah itu adalah kita nampak baca, baca Al-Quran tu sendiri, tuan-puan sekalian. So itulah yang biasa difahami. Tetapi tuan-puan sekalian perasan tak? Berlakunya rejuvenasi, berlakunya rombakan dan orang kata postmortem, saya rasa postmortem, penganjuran majlis tilawah Al-Quran, musabaqah tilawah Al-Quran pada ini, tuan-puan sekalian, tidak semata-mata dinilai dengan sekadar mengalunkan bacaan dengan indah, sedap dan fasahah yang bagus, iaitu makhraj tajwid yang bagus. Perasan tak hari ini majlis tilawah Al-Quran, setelah daripada memperdengarkan bacaan, mereka akan diuji dengan kefahaman pada ayat yang dibaca. Satu. Yang kedua, tuan-puan sekalian, selepas sesi bacaan daripada qari, akan ada sesi tadabbur daripada panel-panel. Bahkan hari itu ada seorang sahabat saya daripada Tadabbur Center juga yang menjadi pengumpas pentadabbur kepada apa yang dibacakan oleh qari, iaitu Ustaz Nazri Mustaqim. Antara yang menyampaikan tadabbur. Ustaz Hariri Daud pun, tuan-puan sekalian, antara yang mentadabburkan apa yang dibacakan oleh qari. Sebab untuk memaknakan perkataan tilawah. Sebab tilawah tidak sekadar memperdengarkan bacaan, bukan sekadar baca. Boleh menyebut sebutir-sebutir kalimah yang tertera pada Al-Quran. Tidak, itu tilawah. Tilawah ini tuntutannya adalah baca dan faham. Baca dan faham. Dia tidak boleh semata-mata baca sahaja, tuan-puan sekalian. Kalau baca saja, tuan-puan sekalian, ramai orang boleh baca. Tetapi baca yang membuahkan kefahaman dan juga tindakan, itulah tilawah. So hari ini, tuan-puan sekalian, jangan simple sangat ataupun semudah-mudah kita kata, saya nak tilawah Al-Quran. Tetapi menghala kepada sekadar membaca. Tetapi falsafah tilawah itu sendiri menuntut kita untuk memahami, menuntut kita untuk menghayati, dan menuntut kita untuk melakukan tindakan. Itulah tilawah dalam konotasi yang sebenar. Tilawah dalam konotasi yang sebenar, tuan-puan sekalian. Itulah yatslu. So maksudnya apa? Bila mana Nabi Ibrahim doa kepada Allah, jadikan seorang rasul akhir zaman untuk umat akhir zaman ni, tapi apa tugas dia? Mereka Nabi itu, rasul itu perlu membacakan kepada mereka. Tetapi bukan sekadar membaca, tetapi Rasul itu sendiri kena ada kefahaman kepada apa yang dia bacakan. Rasul itu sendiri kena ada penghayatan kepada apa yang mereka bacakan. Rasul apa yang dia bacakan, bukan mereka, apa yang dia bacakan. Rasul itu sendiri perlu ada tindakan terhadap apa yang dia bacakan. Sebab itu, tuan-puan sekalian, tuan-puan sekalian pernah dengar tak ada kalimah wadharib dalam Al-Quran? Kan, wadharib. Iaitu dalam surah Yasin sebagai contoh, dan surah Al-Kahfi pun ada, surah Yasin pun ada. Bila Allah kata dalam surah Yasin sebagai contoh, wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun. Wadrib.
surah Al-Kahfi, wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nab. Kan ada cerita pasal pemilik dua kebun dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Yasin tu bila Allah guna wadrib tu cerita pasal 3 orang rasul dan lelaki dari hujung kota. Ada cerita. Tetapi biasanya bila kita baca ayat tu dan kita tengok terjemahan, wadrib itu terjemahannya adalah dan sampaikanlah dan bacakanlah. Kenapa sampaikan, bacakan digunakan perkataan wadrib? Sedangkan wadrib itu tuan-puan sekalian datang dari perkataan daraba. Daraba bermaksud apa? Daraba bermaksud pukul. Pukul. Lalu apa kaitan sampai, bacakan dengan pukulan? Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, perasan tak? Kenapa saya kata yatslu ni, bila mana Nabi Ibrahim minta kepada Allah, Rasul itu mesti yatslu alaihim ayati, iaitu dia tidak sekadar membaca, dia kena menghayati, memahami dan melakukan tindakan. Sebab dia ada kaitan dengan daraba tadi itu. Membaca dengan konsep pukulan. Macam mana tuan-puan sekalian membaca dengan falsafah pukul ni? Tuan-puan sekalian kena hargai dan appreciate point. Tuan-puan sekalian untuk mengenakan dia kena tengok banyak ayat tuan-puan sekalian. So saya jumpa satu benda yang sangat menarik, iaitu menyampaikan, membaca dengan falsafah pukulan ni sangat menarik. Okay, contoh tuan-puan sekalian ni untuk memahami dengan lebih baik. Bila kita memukul sesuatu, kan contoh macam kita nak tepuk tangan, katakanlah kita nak ambil tangan kanan nak pukul tangan kiri. Tapak tangan kanan nak pukul tapak kanan kiri tuan-puan sekalian. So bila kita pukul, apa falsafah yang ada? Satu, memukul dia wajib kena ada dua pihak. Dia kena ada dua benda. Tak berlaku pukulan kalau tidak ada dua pihak. Betul tak betul? Contoh macam tak jadi pukulan. Dia macam apa benda tu? So kalau ada pihak kedua, apa tak ada pukulan tuan-puan sekalian? So pukulan mesti melibatkan dua pihak. Ini adalah falsafah pertama, membaca dengan pukulan. Maksudnya Nabi ni, Rasul ni bila mana dia muncul dekat akhir zaman, dia tidak menjadi orang yang syok sendiri bercakap seorang je. Macam sekarang. Macam sekarang kita cakap seorang kan, tak tahu tuan-puan sekalian dengar ke tak dengar, tapi saya husnuzon tuan-puan sekalian mendengar. Tapi itulah cabaran dunia kita menyampaikan secara online tuan-puan sekalian. Rasa cakap seorang-seorang tuan-puan sekalian. Tetapi nak katanya Nabi ini dalam doa Nabi Ibrahim AS dituntut untuk menyampaikan dengan falsafah pertama, membaca dengan falsafah pertama, iaitulah mesti kena wujud pihak yang kedua. Dia tidak boleh sekadar aku nak bacakan hari inilah sebab tugas aku kan membacakan, tak kisahlah ada orang ke tak ada orang kat depan, aku just bacakan saja. So tak boleh. So sifat membaca dalam konotasi pukulan wadrib tadi tu, dia mesti wujud pihak yang kedua. Itu falsafah pertama. Falsafah kedua tuan-puan sekalian adalah bukan sekadar wujud pihak kedua. Tapi bila kita memukul, tuan-puan sekalian perasan tak? Dia bukan sekadar orang yang dipukul je rasa pukulan tersebut, tetapi orang yang memukul juga turut rasa. Betul tak? Contoh tuan-puan sekalian, kita pukul meja dengan kuat. Pam, kita pukul. Satu memanglah impact tu kepada meja tu. So kalau lah meja tu ada rasa, so dia mungkinlah yang akan merasai kesakitan. Tapi tuan-puan sekalian, betul tak betul bila kita memukul dengan kuat, sebab darabah ni adalah satu pukulan yang bukan slow-slow, tapi pukulan yang sangat kuat. So bila kita memukul dengan sangat kuat, betul tak betul tuan-puan sekalian, bukan sekadar orang yang dipukul je akan rasa, tetapi orang yang memukul juga turut akan rasa. Sebab itu tuan-puan sekalian, dia akan rasa macam berdenyut sikit kat tangan kan. Tuan-puan sekalian nampak tak? Bila kita pukul tu, tangan kita pun berdenyut, rasa macam panas-panas sikit tuan-puan sekalian. Sebab bukan sekadar yang dipukul je akan rasa, yang memukul juga akan turut merasai kesan pukulan tu. Tuan-puan sekalian. So apakah falsafah kedua pukulan? Bila membaca dengan falsafah pukul ni, maksudnya Nabi sendiri sebelum dia nak menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah itu, dia terlebih dahulu kena rasa apa yang dia nak sampaikan. Maksudnya Nabi diajar untuk kau feel dulu ayat ni. Kau hayati dulu ayat ni. Kau make sure ayat ni berkesan ke hati kamu dulu. Baru kamu menyampaikan supaya orang juga turut merasai benda itu. Dia bezakan tuan-puan sekalian menyampaikan dengan penuh passion dengan menyampaikan dengan sekadar nak menyampaikan. Aku nak bercakap ni, kau dengar aku nak sampaikan daripada Quran. Aku nak baca ni, dengar disampaikan je. Without dia ada feeling terlebih dahulu. Dia beza dengan orang yang tak ada kefahaman kepada ayat tu, dia ada feel kepada ayat tu, dia ada rasa, dia ada penghayatan kepada ayat tu. When he or she deliver, beza. Orang yang menyampaikan dengan passion, dia beza. Sebab itu tuan-puan sekalian, nombor 2, dia kena rasa benda tu. So maksudnya bukan sekadar buka kitab, aku nak baca ni, dengar baca tanpa ada perasaan. So membaca dengan yatslu ini perlu kepada ada perasaan dalam menyampaikan. Dan tuan-puan sekalian, yang terakhir falsafah tentang yatslu ni juga adalah
mesti kena menyampaikan mesti nak menyampaikan itu kena ada apa? Kena ada kesan kepada diri kita terlebih dahulu. Tadi macam merasakan tuan-puan sekalian, kadang ada orang rasa tapi rasa itu tidak meninggalkan kesan. Tapi yang Allah tuntut dan apa juga harapan Nabi Ibrahim adalah bila mana Nabi ni buka mulut membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni, mestilah dia juga kena meninggalkan kesan dekat diri dia dan kepada orang yang mendengar apa yang dibicarakan. Kesan. Sebab tuan-puan sekalian tadi kan contoh macam bila mana kita pukul, kita rasa. Tapi tuan-puan sekalian betul tak? Bila kita pukul yang kuat, bukan sekadar rasa je yang ada, tapi tengok tangan kita. Dia akan meninggalkan kesan warna merah kat sekeliling tapak tangan kita. Betul tak betul? Maksud itulah kesan. Itulah kesan. Maksudnya Allah nak kita ni, bila menyampaikan sesuatu, make sure kamu menyampaikan dengan ada impact kepada orang yang mendengar. So maksudnya tugas jadi Rasul ni bukan senang tuan-puan sekalian. Yelah betul kita nampak Allah kan suruh sampaikan je wahai Muhammad. Tetapi Nabi dituntut untuk memikirkan juga sejauh mana apa yang disampaikan itu dia rasa dan sejauh mana apa yang disampaikan itu dia meninggalkan kesan kepada diri dia dan kepada orang yang mendengar. Maksudnya Nabi juga sentiasa dilatih oleh Allah untuk memperkemaskan teknik penyampaian supaya penyampaian Nabi itu ada result. Ada kesan. Walaupun Allah tak terima result tu, tetapi Allah sentiasa membantu Nabi, mentarbiah Nabi untuk memperkemaskan pidatonya. Memperkemaskan cara penyampaiannya supaya orang boleh dengar, rasa dan terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi. So, it's not easy to say that, saya dah tilawah Al-Quran dah tadi. No. Tilawah Al-Quran datang bersama tuntutan dan falsafah yang saya sebutkan sebentar tadi, tuan-puan sekalian. Soalan, kita selalu sebut tilawah Al-Quran pada hari ini. Sudahkah kita sampai kepada ke tahap falsafah yang saya sebutkan 3 tadi, tuan-puan sekalian? Itulah tilawah pada hari ini. So doa Nabi Ibrahim AS untuk untuk umat akhir zaman ni ada seorang Rasul. So Rasul tu kena buat tugas ni. So tuan-puan sekalian, kita hari ni duduk seronok lah. Bolehlah Ustaz dia jadi baik sebab dia Rasul. Tuan-puan sekalian, hari ni kita faham tugas Rasul ni bukan mudah ya. Dengar macam baca je ayat-ayat Tuhan ni, rupa-rupanya ada banyak tugas lain. Sentiasa kena perbaiki kaedah penyampaian, sentiasa perlu mengikut disiplin yang betul dalam menyampaikan. It's not easy task. It's not an easy task, tuan-puan sekalian. Itulah yatslu alaihim ayatik. Okay. Dan tadi baca kan, tuan-puan sekalian, kan? So apa lagi tugas yang diminta ataupun yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim untuk Rasul akhir zaman ni kena buat kepada umat akhir zaman? Iaitulah wa yu'allimuhumul kitab. Kalau tak dibacakan daripada ayat-ayat Allah. Yang kedua disebut wa yu'allimuhumul kitab. Ya Allah, pastikan Rasul ini juga nanti, bukanlah pastikan, maksudnya aku berharap Rasul akhir zaman yang muncul tu nanti juga dia akan sentiasa ada sifat nak mengajar. Dia kena ada sifat mu'allim. Dia tidak boleh sekadar membaca. Hari ini ada orang yang katanya nak jadi mu'allim tetapi tugasnya sekadar aku nak baca ni, dengar habis, tutup buku, tasbih kafarah wa suratul asri. Habis dah. Tetapi kalau orang yang ada jiwa mu'allim, jiwa pendidik, jiwa nak mengajarkan, tuan-puan sekalian, dia tahu bila mana dia membacakan ayat-ayat Allah tadi dengan sifat nak mengajarkan daripada Alkitab ini, dia dah lama dah sedar ini adalah proses pembelajaran jangka masa panjang. Sebab bila sebut nak mengajar, orang boleh baca dan dia boleh habiskan pembacaan dalam sekelip mata, tuan-puan sekalian. Tapi bila ada sambungan wa yu'allimuhumul kitab, bermaksud, tuan-puan sekalian, satu Nabi ini dibekalkan modul yang bertulis. Tapi tidaklah bertulis sebab kitab ni basically bertulis lah. Tetapi yang Nabi Ibrahim minta pada Allah sekarang ni adalah pastikan, bukanlah pastikan, sorry, saya tak layak sebutkan pastikan. Dia berharap, sebab dia seorang hamba, dia berharap supaya Rasul ini nanti, dia akan ada modul dia. Maksudnya dengan modul itu, itulah yang mengesahkan apa yang dia sampaikan nanti, ya Allah. Kan? So dia kena sahkan benda tu. Dengan apa, dia macam ada satu validation lah. Kitab tu macam satu validation terhadap apa yang dia nak sampaikan itu. Jadi tuan-puan sekalian, maka bila dia kata wa yu'allimul kitab, maksudnya bila mana dia tahu, okey, aku kena sampaikan dan aku kena jadi mu'allim, kena mengajarkan, maksudnya ini bukan kerja mudah dan ini bukan kerja singkat ni. Nak mengajar, tuan-puan sekalian, macam kita lah waktu kecil, tuan-puan sekalian, tak? Waktu kita baby tu, kan kita tak tahu apa-apa waktu kita baby, kan? Tuan-puan sekalian, kita tak pandai nak urus diri kita sendiri, kita tak pandai makan sendiri, tak pandai nak cuci najis kita sendiri.
Dan kita tak boleh buat apa-apa tuan-puan sekalian. Hatta nak buat semua benda kena atas bantuan orang. Tapi sedikit demi sedikit kita belajar kan, kita pandai urus diri kita sendiri. Kita belajar nak pegang sudu macam mana, kita belajar nak suapkan makanan kita ke mulut kita macam mana. Dan tuan-puan sekalian, bila mak kita nak ajar, sebab dah biasa makan suap, bila mak kita nak ajar untuk apa? Untuk kita nak makan sendiri, lama tak masa ambil? Lama. Dan mak kena bersabarlah bila mana tiba-tiba bila anak makan sikit, tiba anak makan sikit. Kan? Dia kena ambil take time lah. Dia kena ambil masa yang panjang untuk memastikan anak tu ada kemampuan untuk nak makan sendiri. So dia kena realize bab belajar ni, belajar dia kena ambil masa. Dia tak boleh one shot just tinggalkan, tak. So wa yu'allimuhumul kitab ini adalah Rasul ini dia kena ada daya ketahanan yang sangat tinggi untuk nak stay lama dan bersabar untuk memastikan benda ini dapat disalurkan dengan baik. Ayat-ayat kamu ni daripada kalammu ya Allah, daripada kitabmu ya Allah ni dapat disalurkan dengan baik. Asbab daripada dia kena sedar yang dia kena bersabar untuk menyampaikan ini secara berterusan. So Rasul akhir zaman ni ya Allah, dia bukannya one off, one touch and go. Tak. Dia kena realize, dia kena bersabar untuk mengajarkan. Sebab itulah sifat mengajar. Dia kena jadi muallim. Dan sebutan kalau ikutkan dari sudut nahwu yang digunakan dalam ayat ini tuan-puan sekalian, juga menggambarkan ini adalah satu proses yang sangat panjang. Yu'allimu. Alimu ni tuan-puan sekalian memang datang daripada wazan yufa'ilu. So dengan wazan yufa'ilu ni tuan-puan sekalian adalah dia menggambarkan itu memakan masa yang sangat panjang. So itu daripada wazannya sendiri pun menggambarkan dia memakan masa yang sangat panjang. Wa yu'allimuhumul kitab. So kalau saya nak mudahkanlah tuan-puan sekalian, kesimpulan ada mufassir yang mengatakan yu'allimuhumul kitab ini, so bila sebut Alkitab, jelas tuan-puan sekalian bila Nabi Muhammad lah Rasul akhir zaman tersebut, maka Alkitab itu tidak lain dan tidak bukan merujuk kepada Al-Quran. Maksudnya Nabi ni bila Rasul akhir zaman ni, ya Allah, satu kau kena bagi dia kitab dan dia kena committed mengajarkan kitab itu. Dan bila nak ajarkan kitab ni, macam saya sebut tadi, tak boleh masa yang singkat, kena ambil masa yang panjang. Dan memang ternyata tuan-puan sekalian, Quran turun dan Nabi mengajarkan Quran bukan setahun, bukan 2 tahun tuan-puan sekalian, bukan 1 jam, bukan 50 minit macam kita hari ni. Tapi Nabi mengajarkan Quran kepada siapa? Kepada umat baginda pada waktu itu mengambil masa 23 tahun. Lama. Sebab itu tuan-puan sekalian, tak boleh kita kata ustaz ni lambat betul lah. Lama betul dia kupas satu-satu kalimah tu. Lambatlah nak beralih ke ayat seterusnya. Tuan-puan sekalian kena sedar, kadang-kadang asatizah dibekalkan 50 minit. Kadang-kadang tuan-puan sekalian ada banyak sangat mutiara berharga pada setiap kalimah dalam ayat tu. Maka kita kena sedarlah, kita tak boleh nak terlalu rushing. Belajar Quran, tadabbur Quran ni adalah kita kena ada sikap tak boleh terlalu berkejaran habiskan satu ayat. Tunaikan hak kepada setiap kalimah dalam ayat tersebut. Di situlah kita akan nampak terlalu banyaknya mutiara-mutiara tadabbur yang kita boleh keluarkan di situ. Cuma kita perlukan sedikit kesabaran. Sabar untuk telusuri satu kalimah. Mujurlah tuan-puan sekalian, hari ni kalaulah kita orang bahasa, kita bukan tengok kalimah, kita tengok huruf tuan-puan sekalian. Tengok baris, tengok huruf. Sebab pada setiap huruf, pada setiap baris tu dia ada falsafah dia. Dia ada makna yang tersendiri. So at least hari ni kita boleh bersabar untuk menelusuri setiap kalimah pun comedah. Sebab memang itu nature tadabbur, dia kena ada kesabaran. Sebab memang proses panjang. Nabi pun 23 tahun, takkan kita target 50 minit habis Baqarah terus. Sebab tu kalau saya punya total siri tadabbur surah Al-Baqarah sudah ada 33 siri tuan-puan sekalian. 33 siri baru sampai ayat 129. So tuan-puan sekalian nak kata macam mana? Nak kata tuan-puan sekalian, so kita kena jam sabar. Quran tu 23 tahun. So macam mana kita nak dapat settlekan dalam masa Allahumma salli ala Muhammad dalam masa 50 minit. Susah. Kan ada komen sini, betul Ustaz, surah Al-Baqarah dengan Ustaz Muin dulu ambil masa 2 tahun lebih baru habis, kan? 2 tahun lebih tuan-puan sekalian. Saya ni rasanya dah kat setahun lebih. Itu pun baru sampai 129. Tak tahulah nak tamatkan bila, berapa lama nak kena habiskan tuan-puan sekalian. Dengan Ustaz Abdul Muin dah tadabbur dah surah Al-Baqarah sebelum ni. Saya pun tak tahu. So saya harapkan kalau kata dah belajar, kita anggap revision lah. Okey, baik. So tuan-puan sekalian, yatlu alaihim ayatik, so dia kena menyampaikan daripada kalammu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, dia kena menyampaikan daripada kitab, which means dia kena ada syllabus dan dia kena ada satu sistem pembelajaran yang berperingkat lah. Sebab bila sebut Alkitab ni adalah benda yang telah disusun.
Sebab Alkitab ni datang perkataan kataba. Kataba ni adalah benda yang ditulis. Maksudnya kadang-kadang orang kata, Ustaz, zaman Nabi kan Quran tak ditulis lagi kan. So, tuan-puan sekalian, Alkitab juga boleh difahami dalam bentuk sesuatu benda yang sudah disusun dan telah diorganize mengikut peringkat-peringkat tertentu. So itu juga makna Alkitab, sesuatu yang disusun mengikut peringkat-peringkat dan tahapan-tahapan tertentu. Sebab tu Al-Quran turunkan beransur-ansur. So apakah simbolik beransur-ansur tu? Organize. Maksudnya setiap ayat-ayat yang turun pada waktu itu adalah keperluan untuk difahami. Bukan ikut kemahuan untuk difahami, tapi ikut keperluan untuk difahami. So Allah kata pada waktu ini, pada saat ini agama masih baru. So apa keperluan untuk apa topik-topik keperluan yang perlu difahami? So Allah turunkan topik itu. Nampak tak? Dia macam topik-topik keperluan. Sebab tu kalau tengok surah-surah yang awal turun dekat Nabi ni tuan-puan sekalian, adalah surah-surah dalam juzuk ke-30 tu. So dalam surah juzuk ke-30 ni tuan-puan sekalian ada banyak topik. Ada pasal kiamat, pasal akidah. Nampak tak? So Quran itu bersifat Alkitab sebab dia turun secara organize, sangat-sangat organize, sangat-sangat tersusun. Dan dibantu dengan konsep turun secara beransur-ansur lah. Sebab turun mengikut keperluan. Okay? So itu wa yu'allimuhumul kitab. So Quran lah. So sebab itu tuan-puan sekalian hari ini, kalau kita kata, oh, Rasul kan dah tak ada ustaz zaman kita, mestilah ulama-ulama pengganti dia. Sebab al-ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris Nabi. So ustaz, macam mana kita nak tahu penyampai agama itu adalah yang layak untuk kita telusuri, yang layak untuk kita ikut? Ustaz, macam mana cara dia? Kita kena tengok ada tak dia menyampaikan ciri-ciri seperti mana yang Rasul sampaikan. So Rasul, dia menyampaikan kalam Tuhannya. So dia tak ikut logik kepada dia sendiri. Dia tak ikut rasa-rasa. Dia tak main firasat-firasat ni tuan-puan sekalian. Dia tak main mimpi-mimpi ni. So minta maaf sebut tuan-puan sekalian. Dia tak main mimpi-mimpi, dia tak main firasat-firasat, dia tak main rasa-rasa. Sebab Rasul sendiri pun tak main firasat-firasat, tak main rasa-rasa. Dia menyampaikan apa daripada kalam Tuhan tu, ayat-ayat Tuhan tu dulu menjadi keutamaan dalam menyampaikan. Al-Quran sumber utama dalam penyampaian tuan-puan sekalian. Itulah nas ataupun sumber yang paling qat'i, yang paling rajih untuk disampaikan kepada masyarakat. So kalau nak tengok penyampai ini betul ke tidak warasatul anbiya, betul ke tidak boleh kita follow dia, yang disampaikan tu daripada mana sumber dia. Itu nombor satu kita tengok. Daripada rasa-rasa dia ke, firasat-firasat dia ke, ataupun ciptaan-ciptaan dia saja, ataupun dia betul-betul berdisiplin berdasarkan daripada sumber yang primer, magnum opus. Orang kata, sumber yang primer, dia itu diikut daripada Quran tak? Dia tengok daripada Quran tak? Dia sampaikan daripada Quran tak? Itu nombor satu. Okay? Wa yu'allimuhumul kitab. Dan bukan sekadar wa yu'allimul kitab, wa yu'allimuhumul kitab saja ya Allah. Aku nak juga dia menjadi wal hikmah. Dia mengajarkan al-hikmah kepada umat akhir zaman. Harapan dia ya Allah, harapan Nabi Ibrahim adalah Nabi ni dia kena bacakan daripada ayat-ayat Tuhan. Yang kedua, dia kena ajarkan daripada Al-Quran. Yang ketiga, dia kena ajarkan hikmah. Hikmah ni macam mana tuan-puan sekalian? Sebab itu, kalau kita buka tafsir Al-Hikmah ni, para mufassir menterjemahkan, mentafsirkan, merujuk kepada As-Sunnah lah. Kalau tadi, wa yu'allimumul kitab, merujuk kepada Al-Quran. Al-Hikmah merujuk kepada As-Sunnah, tuan-puan sekalian. Maksudnya pengakuan Nabi, kata-kata Nabi, tindakan Nabi, itulah sunnah. Itulah sunnah dia. So maksudnya, ya Allah, selepas kamu mendatangkan daripada Al-Quran itu apa yang perlu dipegang secara iman, secara akidi, maka mestilah kena ada orang yang tunjukkan role model. Macam mana nak praktis apa yang telah dipelajari daripada Quran itu tadi. Maka ya Allah, aku harapkan jadikan umat Rasul akhir zaman ni menjadi uswatun hasanah. Dia boleh tunjukkan hikmah daripada apa yang perlu diimani dan dipegang daripada Quran tu tadi. Daripada kalammu, daripada ayat-ayatmu tadi. So kena ada orang yang show the hikmah. Ajarkan hikmah. Sebab nak ajar hikmah ni tuan-puan sekalian, dia tak boleh ajar in words ataupun dalam bentuk kalam ataupun dalam bentuk pengucapan. Hikmah ini dipelajari dan ditunjukkan melalui tindakan. So setelah kita belajar daripada kalam Allah, Al-Quran itu kan kalam Allah yang sangat tersusun, sangat organized, maka perlu kepada orang yang tunjukkan hikmah daripada apa yang dia pelajari tadi. Ada orang boleh dapat ilmu tetapi tak semua orang dapat hikmah. Itu tak betul. Contoh, dia tahu, contohnya tuan-puan sekalian, ada orang boleh dapat ilmu matematik
Tetapi tak semua orang wise. Sebab tu orang kata wise, berhikmah. Berhikmah dalam ilmu matematik. Sebab tu ada orang, dia belajar formula yang sama, tapi ada orang yang berhikmah, dia mampu praktiskan formula itu kepada penyelesaian masalah. Datanglah soalan tukar nombor ke tukar soalan ke tukar masalah ke, dengan wise dia kepada ilmu yang dia ada, dia boleh apply ke matematik itu dengan betul. So jawapan yang dia dapat itu betul. Tapi ada orang ada knowledge, dia tahu formula tu, tapi sebab tak ada wise, tak ada wisdom dan penggunaan ilmu, sebab tak tahu macam mana nak aplikasi, tak ada orang tunjukkan cara nak buat benda tu, maka tuan-puan sekalian dia tak mampu nak buat. Sebab tak ada wise, tak ada wisdom, tak ada hikmah. So Nabi Ibrahim minta kepada Allah, janganlah Nabi itu sekadar syok menyampaikan je. Kan? Tetapi praktisnya tidak ditunjukkan kepada masyarakat, tidak ditunjukkan kepada umat akhir zaman. So, just nice. Satu, Nabi ni dia berbercakap atas kapasiti kamu, ya Allah. Dia tidak pernah mendahului kamu, ya Allah. Dia mesti menyampaikan apa daripada kalammu, ayatmu, ya Allah. Yang kedua, dia ada syllabus, dia dengan sangat sistematik, dia mengajarkan Al-Quran. Tapi itu semua knowledge, punya perspektif. Tapi show the way, how to practice, how to apply hikmah. So dia kena bersabar mengajarkan hikmah. Sebab itu Nabi dan puan sekalian adalah orang yang dikatakan istilahnya walk the talk. Dia bercakap, tapi dia walk the talk. Dia tunjukkan, dia show the way. So Quran kata aqimus salat. Macam kita bincang contoh kelak lepas lah. Salat. Tapi cara dia siapa tunjukkan? Hikmah nak solat tu macam mana? Nabi tunjukkan. So nampak tak? Itulah dikatakan para mufassir mentafsirkan hikmah dekat sini adalah as-sunnah. As-sunnah. So itulah dia. So baca, ajar daripada Quran dan juga sunnah. Dan yang terakhir ni yang paling penting tu puan sekalian. Iaitulah yang terakhir diharapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, harapan aku selepas Nabi ni Rasul ini boleh membaca, boleh mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aku nak Nabi ini juga committed untuk mensucikan mereka. Mensucikan mereka. Maksudnya sucikan ni maksudnya macam mana? Sebab tu puan sekalian, ada je orang-orang Yahudi yang mengambil ayat ini, sucikan. Maksudnya, kita kena ada satu amalan dalam kalangan agama dia, agama Yahudi ni, kena ada amalan mensucikan diri. Sebab tu mereka ada amalan baptis, kan puan sekalian, macam kena mandi, kalau macam agama Buddha kena mandi dekat sungai Ganges, Ganges ke Nangges? Ganges. So katanya sungai itu adalah sungai yang sangat holy, sangat mulia. So siapa yang mandi dia akan suci lah, akan terlelai segala keburukan-keburukan dekat dalam diri dia. So kena mandi dekat sungai itu. So itu bukan suci yang dimaksudkan. Suci dalam ayat ini adalah ada dua makna. Basically ada dua tafsir ataupun ada dua makna. Kena sucikan apa? Yang pertama, Rasul itu perlu mensucikan umat-umat akhir zaman ini daripada apa? Daripada kesyirikan, daripada syirik. So maksudnya umat akhir zaman ini, dia nanti bila mana Rasul ni datang, Rasul ni ajarkan bacakan ayat-ayatmu, ajarkan daripada Quran dengan sunnah. Tujuannya apa? Supaya suci umat ni daripada perkara-perkara syirik. Maksudnya umat ni tak akan melakukanlah perkara syirik ini, tuan-puan sekalian. So contoh tuan-puan sekalian, maksudnya umat tu tak akan semudah-mudahnya bergantung kepada bergantung kepada makhluk. Umat itu tak semudah-mudahnya untuk nak semudah-mudahnya nak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga maksud yang pertama. Tafsir yang pertama adalah mensucikan umat akhir zaman ni daripada syirik. Itu satu. Yang kedua, ada juga para mufassir yang mengatakan, tuan-puan sekalian, tugas Nabi ini selepas dia baca, mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, dia kena berusaha untuk menyucikan umat dia tu daripada sifat-sifat mazmumah. Kena sucikan umat-umat dia, iaitu Rasul kena sucikan umatnya daripada sifat-sifat mazmumah. So itu dua makna lah. Pertama, tadi kata sucikan daripada sifat daripada syirik. Yang kedua, tuan-puan sekalian, kena sucikan daripada sifat mazmumah. Maka tuan-puan sekalian, banyaklah tuan-puan sekalian sifat mazmumah ni. So basically tuan-puan sekalian, kalau tuan-puan sekalian nak catat, boleh catat sekarang. Basically sifat mazmumah ni lebih kurang ada banyak, tetapi kita boleh ringkaskan kepada 10 sifat mazmumah. Kan? Biasa orang kata 6 sifat mahmudah, 6 sifat mazmumah. Bagi saya tuan-puan sekalian, selagi mana kita kata itu adalah perkara baik, mungkin barangkali dia mahmudah. Tapi kalau itu adalah perkara buruk, barangkali dia mazmumah. Tapi saya letakkan dalam bentuk yang saya konsepkan saja. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi ini secara konsepnya kita nampak ada 10 sifat mazmumah. So Nabi ataupun Rasul yang diutuskan oleh Allah ini, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS ini,
dimohon supaya dia cuba untuk nak membuang sifat mazmumah ni daripada kalangan manusia ataupun umat akhir zaman. So apakah 10 sifat mazmumah ni tuan-puan sekalian? Yang pertama adalah syarrut ta'am. Syarrut ta'am. Syarrut ta'am ini boleh diterjemahkan kepada dua makna. Yang pertama adalah makan benda-benda yang buruk. Makan benda-benda yang buruk. Syar tu kan buruk. So makan benda-benda yang buruk. Maksudnya makan daripada makan makanan yang syubhah ataupun lebih teruk makan makanan yang haram. Itu termasuk dalam sifat-sifat mazmumah. Tetapi ada para ulama bila menggariskan 10 sifat mazmumah ni, bila dia kata syarrut ta'am, dia merujuk kepada banyak makan. Banyak makan. So sebab tu saya kata syarrut ta'am ini boleh diterjemahkan kepada dua makna, iaitu makan benda-benda yang buruk ataupun kita boleh katakan banyak makan. Banyak makan. Sebab tu puan sekalian, hari ini pun terbukti kan, bila kita banyak makan dia melemahkan kita, dia macam menyebabkan kita jadi makin malas. Bukan kata makan banyak salah, tidaklah makan banyak tu salah, tapi berkadaran, berhenti sebelum kenyang. Saya pun kadang tu puan sekalian kena bersikap sebegitu jugalah. Tetapi basically syarrut ta'am ini kalau saya lebih prefer terjemahannya adalah kita elakkan daripada makan makanan-makanan yang buruk sifatnya. Iaitu makanan buruk sifatnya maksudnya bagaimana tuan-puan sekalian? Iaitulah yang tidak syubhah dan tidak haram, yang tidak syubhah dan tidak haram. So kita kena elakkan makanan yang syubhah dan haram. Macam apa ni pula? Elakkan makanan yang syubhah dan haram. Itu maksud dia. Pening sangat nak sebut benda kan. Okey, jelas dekat ni. So itu yang pertama, sifat mazmumah yang pertama adalah syarrut ta'am. Okey, yang kedua tuan-puan sekalian adalah syarrul kalam. Syarrul kalam iaitu sifat mazmumah kedua adalah bercakap benda-benda yang buruk. Kalau tadi dia makan benda-benda yang buruk, yang kedua adalah dia bercakap benda-benda yang buruk. Banyak bercakap pun boleh jadi juga tuan-puan sekalian. Bercakap benda buruk ni macam mana? Suka mengumpat, suka cakap bohong, suka menyakitkan hati orang lain dengan perkataan dia, suka mencela. So syarrul kalam, bercakap benda-benda yang buruk. Ini yang kedua. Saya tak nak panjangkan sebab dia jelas je. Sebab benda tu boleh faham terus. Bercakap benda buruk. Okay? Itu adalah nombor 2. Sifat mazmumah ketiga adalah ghadab, iaitu pemarah. Suka sangat marah. Itu adalah yang ketiga. Jelas kot, tak perlu nak jelaskan tu sekalian sebab dia macam selingat je untuk nak mengenal apa itu sifat mazmumah. So nak katanya Nabi bila sampai Rasul datang, inilah antara sikap yang perlu diubah, karakter perwatakan yang perlu diubah dalam kalangan masyarakat. So sucikan mereka daripada sifat mazmumah ni ya Rasulullah. Iaitu dia kena jaga bab makan sebab sebelum Islam datang tuan sekalian, dia just simply as makan je apa yang dia nak. So bila Nabi datang kena betulkan, ada makanan yang tak boleh, ada makanan yang boleh. So sebelum ni tuan sekalian, sebelum Islam datang dia free nak cakap apa saja. Terpulang nak cakap apa saja tuan-puan sekalian. Tetapi bila Islam datang, kena jaga perkataan. Kena jaga perkataan. Yang ketiga tuan-puan sekalian, marah. Ini sifat mazmumah yang perlu diubah. Sebab tu ada hadis yang Nabi sebut la taghdab. Bila sahabat minta, ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepada aku satu perkara ya Rasulullah. So antara benda yang Nabi wasiatkan kepada orang yang bertanya itu adalah la taghdab, jangan marah. So itu antara benda yang perlu disucikan oleh Rasul yang turun kepada umat akhir zaman. Yang keempat tuan-puan sekalian adalah hasad ataupun kita kata dengki lah. So dia kena sucikan manusia umat akhir zaman daripada sikap dengki ataupun sifat dengki. Yang kelima tuan-puan sekalian adalah bakhil, iaitu kedekut. So kena sucikan daripada sifat bakhil. Sebab itu tuan-puan sekalian ada banyak dan surah Yasin pun ada, iaitu Allah menegah sifat-sifat kedekut ni tuan-puan sekalian. Sifat kikir kedekut ni Allah larang untuk manusia ada. Okay, pantas lagi tuan-puan sekalian, iaitulah seterusnya hubbul jah. Hubbul jah, iaitu sukakan, cintakan kemegahan. So Rasul datang kena buang ataupun sucikan umat akhir zaman ni daripada sukakan kemegahan. Sukakan sesuatu benda yang gah ataupun yang megah. Bermegah-megah lah tuan-puan sekalian. So kena buang sifat ni jauh-jauh. Sucikan mereka daripada sifat bermegah-megah. Seterusnya hubbud dunya. Kau kena sucikan mereka daripada sifat ataupun perangai cintakan dunia. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, sucikan mereka ni daripada sifat mazmumah yang ke-8, takabur. Sifat sombong lah, tuan-puan sekalian, sifat sombong. Laju lagi. Seterusnya, sucikan mereka daripada sifat ujub, iaitu bangga diri lah. Ataupun perasan. Perasan diri tu baik. Itu juga ujub, tuan-puan sekalian. Yang ke-9. Dan yang ke-10 adalah riya, iaitu menunjuk-nunjuk. So, tuan-puan sekalian sempat catat tak? Sepantah kilat. Saya baca balik nombor 1 sampai 10. Nombor 1, kena elak makan yang makan makanan yang buruk, sifat mazmumah yang pertama.
Yang kedua, cakap benda-benda yang buruk. Itu sifat manusia kedua. Ketiga, pemarah. Yang keempat, hasad. Yang kelima, bakhil. Yang keenam, hubbul jah, iaitu kasihkan kemegahan. Yang ketujuh, hubbud dunia, cintakan dunia. Yang ke-8, takabur, sombong. Yang ke-9, ujub, perasan ataupun bangga diri. Yang ke-10, riya. So inilah benda yang perlu diubah, yang perlu disucikan oleh Rasul-Rasul kepada umat akhir zaman ni. Banyak ni nak kena ubah karakter ni. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bu'ith tu apa? Rasulullah ni diutuskan untuk apa? Bu'ith tu liutammima makarimal akhlaq. Kan? Rasulullah ini diutuskan, dibi'athahkan, diturunkan untuk apa? Liutammima makarimal akhlaq. Untuk memperbetulkan akhlak. So nak kena buang akhlak ni lah. Sebab tu pasal kalau tu pasal tengok balik 10 sifat buruk ni, sifat mazmumah ni, 10 sifat mazmumah ni kalau tu pasal perasan, dia adalah open door kepada benda-benda besar ataupun jenayah-jenayah besar dalam agama. Contoh tuan-puan sekalian, bab riak, sombong tadi tuan-puan sekalian, betul tak betul? Ini adalah open door ataupun pintu masuk untuk membuka jenayah-jenayah yang lebih besar. Dengan sombong dia berani lawan Allah. Dengan sombong dia berani sombong. Mula-mula dia sombong dengan manusia je. Tapi dia berani sombong dengan Allah pula Ta'ala melepas tu tuan-puan sekalian. Nampak tak? Contoh, cintakan dunia tuan-puan sekalian menyebabkan orang mula alih fokus kepada dunia, lalu dia mula mengabaikan akhirat. Nampak? So 10 sifat mazmumah kalau tuan-puan sekalian telusuri satu persatu, dia adalah pintu yang akan membuka jenayah-jenayah beragama, jenayah-jenayah dalam agama yang lebih besar. Syirik. Syirik itulah yang paling besar sekali tuan-puan sekalian. Tapi syirik itu dia tidak terus orang nak syirikkan Allah. Dia bermula dengan ada perangai-perangai mazmumah dekat yang 10 kita bincangkan tadi tuan-puan sekalian. Itu dia. So itulah tugas Nabi. So tuan-puan sekalian, saya recap balik 129 ni doa Nabi Ibrahim minta Allah jadikan Rasul. Sebab cara beragama kan Allah kena tunjuk. So Allah nak tunjuk kat siapa dulu ni? Kat Rasul lah. Sebab tu dia minta jadikan umat akhir zaman ni Rasul. Tapi Rasul tu kena buat apa? Bacakan daripada ayat-ayat Allah. Yang kedua kena ajarkan. Walaupun ambil masa panjang, tak apa. Nabi tu kena rest. Memang kerja masa panjang pun. Memang kena ambil masa yang panjang untuk nak ajarkan. So itu tanda kamu committed dalam jalan ni, wahai Rasul. So ajarkan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia kena buat apa seterusnya tuan-puan sekalian? Kena sucikan umat-umat ni daripada syirik dan juga perkara-perkara mazmumah. So itulah tuan-puan sekalian. 10 perkara mazmumah tu bukan senang nak ubah. Nak ubah orang pemarah tuan-puan sekalian. Bukan senang. Kan? So tuan-puan sekalian, itulah dia. So Allah tutup ayat 129 ni. So dia hari ni macam ayat 129 yang tuan-puan sekalian kita bincang. Dia macam habiskan. Itu separuh. Ini baru separuh. Panjang cerita dia kan tuan-puan sekalian kan? Inilah tadabbur, kita refleks. Rupa-rupanya inilah tugas yang perlu dilakukan oleh penyambung para Rasul pada hari ini. Dia kena bacakan daripada kalam Tuhan. Dia kena menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. So dia kena ada disiplin. Nak menyampaikan, kena ada disiplin. Kena menyampaikan apa jis ataupun mutiara daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dia kena bersama-sama untuk mengubah sikap mazmumah dalam kalangan masyarakat dia. Inilah penyampai yang kita boleh kata warasatul anbiya, yang mewarisi para rasul. Tapi kalau dia tak nak buat tu, nak ikut kepala sendiri tuan-puan sekalian, dia ikut dan dia tuan-puan sekalian, kita susah nak kata itu adalah warasatul anbiya. Hari ini tuan-puan sekalian, mudah je orang nak angkat warasatul anbiya. Dia nampak baik sikit je warasatul anbiya. Tak. Cuba tengok, dia menyampaikan ni ikut disiplin ini tak tuan-puan sekalian? Inilah ulama yang kita nak bersandar kepada dia. Dan Allah tutup tuan-puan sekalian ayat ini dengan innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya kamu wahai Allah. So ini penutup doa Nabi Ibrahim lah. So lepas Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan permintaan sebegini, Rasul tu kena buat apa? Jadikan Rasul. Dan Rasul tu kena buat apa? Maka penutup doa Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa. Iaitu aku just boleh berharap ya Allah. Tetapi dengan permintaan ini aku kena sedar innaka, sesungguhnya kamu antal azizul hakim. Akhirnya kekuasaan itu, keperkasaan itu adalah milik kamu ya Allah, dan kebijaksanaan itu adalah milik kamu ya Allah. Benda ni diminta oleh Nabi Ibrahim lama tuan-puan sekalian. Nak tunggu Nabi Muhammad lahir punya lambat lagi. Tetapi tuan-puan sekalian, bila Nabi Ibrahim menjangkakan unjuran masa depan bakal berlaku begitu, sebab pada umat aku sekarang aku nampak masalah dah depan mata sekarang ni, orang syirik kepada Allah aku nampak dah depan mata aku sekarang, tu dalam keadaan aku ada ni. So kalau aku tak ada macam mana? So mesti kena ada pewaris, kena ada pengganti. So bila Nabi Ibrahim fikir future, so dia mengandaikan apa yang berlaku, so dia macam seolah-olah menggunakan wise dia, kebijakan dia. So dia berdoa kepada Allah, so as a capacity sebagai seorang hamba. Tetapi akhirnya penutup doa ni menggambarkan kerendahan hati Nabi Ibrahim. Dia kata, aku je boleh berharap ya Allah, tetapi keperkasaan, kekuasaan itu milik kamu, Al-Aziz.
Aku boleh mengunjurkan masa depan tu, menganggarkan masa depan macam mana akan berlaku kalau tiada Rasul. Tetapi akhirnya Al-Hakim itu, hikmah itu, bijak itu milik kamu. Faham tak? Nabi Ibrahim sedang ajar kita. Tadaburnya apa? Nabi Ibrahim sedang ajar kita adab berdoa. Again, kalau tuan-puan sekalian tengok ayat sebelum kita bincang, saya letak apa benda tadaburnya, akhirnya sekali tuan-puan sekalian, antara tadabur dia. Setiap ayat doa-doa Nabi Ibrahim AS ni mengajarkan kepada kita doa yang bagaimana sepatutnya kita panjat kepada Allah. Apa adab yang perlu dipraktiskan. Bukan main desak Tuhan nak tu nak ni. Tak. Dia sedar. Dia mungkin dalam kebijakan tu dia ada mentaksiskan sesuatu, tetapi tuan-puan sekalian, last kali landing ke mana? Mengagungkan ramalan dia ke ataupun mengagungkan kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala? Itulah dia. Menyerah kepada kekuasaan Allah. Itulah doa. Di saat kita rasa kita nak tu, kita nak ni, macam kita je yang tahu kita nak benda ni, tetapi kita yakin, di saat aku rasa aku tahu aku nak benda tu, tapi last kali aku kena yakin lepas aku berdoa ni, Allah lebih tahu apa yang aku tak tahu. So satu, Allah mesti tahu je apa yang aku tahu ni. Confirm Allah tahu apa yang aku tahu. Tapi Allah lebih tahu daripada apa yang aku tahu. So Allah tahu lebih daripada apa yang aku tahu. Nah, ini adab berdoa. Hakim, Luqman pula. Nabi Ibrahim ada wise, tetapi Allah is more wise. Allah maha wise tu. Maha bijaksana. Boleh So inilah tuan-puan sekalian ayat 129, masa kita pun dah tamat. So tuan-puan sekalian, mudah-mudahan kita hari ini belajar untuk kalau kita nak jadi penyampai agama, cuba kena ada disiplin. Sebab kita tak boleh menyampaikan sesuatu ikut logik akal kita, tuan-puan sekalian. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, our religion is full of discipline, so we have to depend on Allah. Bukan kita depend on our intellectual to deliver something yang menempelkan atas nama agama. So, elakkan kalau kita ada masalah, kalau kita ada pendapat-pendapat yang kita rasakan relevan, ikut pemikiran kita, jangan cepat terlalu menyandarkan kepada agama. Mungkin kita je yang berpendapat sedemikian, tapi agama tidak bersetuju pun dengan apa yang kita katakan. Kan? So biarlah logik-logik kita ni bersandar kepada kita. Jangan kita cepat mengatakan ini cepat kita katakan daripada agama. Sedangkan bukan daripada agama pun. So berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan itu juga pesan Nabi, wasiat Nabi, taraktu fihim amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan dia, lan tadillu abada, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Dan apakah dia? Al-Quran dan As-Sunnah. Penyampai agama kena ada disiplin. Itu tadabbur kita hari ini, dan adab berdoalah, tuan-puan sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian. Terima kasih pihak Tafaqquh Fiddin Bukit Helwan sudi jemput saya. Pihak TM sudi jemput saya. Seterusnya tuan-puan sekalian, terima kasih pada semua hadirin. Saya nampak tadi paling tinggi kita sampai 38 orang. Barakallahu fikum. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar live saya pada petang ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan kalau tuan-puan sekalian ada rasakan manfaat pada perkongsian pada hari ini, sudi-sudilah tuan-puan sekalian tekan button share supaya lebih ramai lagi dapat manfaat daripada perkongsian pada hari ini. Dan juga tuan-puan sekalian, satu lagi hasrat saya adalah supaya ramai dapat alert dengan kewujudan Tafaqquh Fiddin Bukit Helwan punya page. Tanpa gagal saya tuan-puan sekalian mempromosikan perkara ini supaya saya nampak asatizah sangat luar biasa dekat sini, dekat dalam circle Tafaqquh Fiddin Bukit Helwan ni. So it's very good kalau tuan-puan sekalian boleh menumpang kebijakan ataupun hikmah yang ada pada para guru-guru yang ada dekat sini tuan-puan sekalian. Bukan saya lah, yang lain-lain tu yang lebih hebat daripada saya tuan-puan sekalian. So terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian yang sudi join, yang sudi komen, yang sudi bersama saya daripada awal sampai habis, dan juga menutakan setiap pengisian saya pada hari ini. Minta maaf segala kekurangan tuan-puan sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. So next class insya-Allah lagi Rabu yang Isnin yang kedua. So kita akan sambung ayat yang ke-130 insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih semua sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ma'as salamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.